Kita adalah sikit tuan-tuan yang kata kita orang Islam ni. Hak sikit ni pula dok pergi berpecah pula. Hang macam hang, aku macam aku. Yang paling malang sekali orang agama yang kita nak ambil ilmu daripada dia, orang agama pula dok pergi percakaran antara satu sama lain. Lepas tu nak pegang yang mana satu? Saya pula jadi sejuk kaki nak pergi surau-surau. Pipi lagi dia pergi tanya, ustaz ni geng mana? Ustaz geng mana pula? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Masalah yang keenam daripada bab majaa fi sifatil jannah wa na'imiha, iaitulah bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat syurga dan juga segala nikmat-nikmatnya. Kita di sini kita menggunakan kitab Bahrul Mazi jilid 18. Di bawah hadis yang menceritakan tentang macam mana yang kata sifat syurga tu macam mana. Struktur yang kata syurga Allah Ta'ala bina tu bagaimana. Semuanya ni kita tak dapat nak maklumat tu takkan dapat melainkan diceritakan di dalam Quran dan juga disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni dia masuk masalah yang keenam. Dia kata Tuhan dia menjadikan orang yang membuat dosa. Orang yang buat dosa ni rupa-rupanya semua dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana benda haram. Benda haram Tuhan buat tapi Tuhan larang. Makanan-makanan yang haram Tuhan buat tapi Tuhan larang. Yang ni yang jadi pelik dekat kita ni. Dia buat benda haram tapi dalam waktu yang sama dia tak bagi kita duk pergi sentuh. Kalau dia betul buat apa? Itu soalan dia. Jadi sama macam cerita orang yang jahat ni pun, orang yang buat dosa ni pun, dia duk abang kata yang ni dosa apa semua ni. Dalam waktu yang sama dia tak bagi kita buat, tapi dalam waktu yang sama dia yang dicipta pula ada pembuat-pembuat dosa. Jadi di mana yang dikatakan penjelasan dia tu? Yang ni tuan-tuan sekalian dia berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ni diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah kata, "Ya Rasulullah, ma lana idza kunna 'indak raqat qulubana." Abu Hurairah bertanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, macam mana kalau kami duduk dengan kamu ni, bila duduk di sisi kamu, raqat qulubana, makna dia hati kami ni dia jadi lembut. Kami jadi semangat untuk nak buat amal ibadah. Bila duduk dengan Nabi, Nabi nanti akan bagi segala nasihat. Duduk dengan Nabi, Nabi akan pump yang kata iman mereka ni. Sampai mereka ni tak mau fikir tentang dunia dah. Duk fikir apa? Tentang akhirat. Wa zahidna fid dunya. Sampai kami ni dengan dunia ni jadi macam tak apa nak fikir bila duduk dengan kamu ya Rasulullah. Wa kunna min ahli al-akhirah. Kami kira duk fikir akhirat. Kira nak jadi akhirat, ahli akhirat.
Fa idza kharajna min 'indik fa ansana ahaliyana wa shamimna auladana angkarna anfusana. Tapi bila kami berpisah dengan kamu, kami tak duduk dengan kamu, kami tidak bersama-sama dengan kamu, kata Abu Hurairah, dia kata fa ansana ahaliyana. Kami balik-balik rumah, kami jumpa isteri kami melawak dengan isteri, kami melawak dengan anak-anak, angkarna anfusana. Kami lupa tu apa yang kami duduk dengan kamu tadi ni. Ni sahabat Nabi. Oh, dia pun cukup risau macam tu. Kita tu tak risau pun. Duk main mengaji di dalam kuliah, dia duk dengar hadis Nabi, duk dengar tentang syurga neraka apa semua ni. Dia kata, takut syurga, takut neraka. Dia kata, aku kalau boleh nak duduk dalam syurga, dalam surau. Langkah-langkah benda macam tu surau tu lupa tu ya. Dia jadi macam biasa balik. Apa kata Nabi SAW? Nabi bila dengar sahabat duk main cerita dekat dia, faqala Rasulullah SAW. Nabi kata, "Law annakum takunu idza kharajtum min 'indi kuntum 'ala halikum." Nabi kata, sudah menjadi kebiasaan. Nabi kata macam tu. Siapa-siapa yang duduk dengan orang yang boleh duduk bagi semangat dekat mereka tentang agama ni, mereka nanti akan jadi seronok dengan agama. Mereka nanti akan kuat dengan agama. Dan kalau kamu boleh konsisten duduk dalam surau, duduk dengan orang bagui-bagui, duduk dengan orang-orang agama, semangat kamu tu macam mana kamu duduk dengan mereka ni, boleh bawa balik rumah, boleh bawa balik pergi tempat kerja, boleh bawa balik dalam kehidupan kamu. Nabi kata, dzalika lazaratkumul malaikati fi buyutikum. Nombor satu, malaikat yang duduk dengan kita dalam surau ni, dia nanti akan turun kita sampai ke rumah. Malaikat akan follow kita sampai rumah. Malaikat akan mendampingi kita sampai rumah. Tapi Nabi kata apa? Walau lam tudhnibu lihadha bi khalqin jadid kayudhnibu fayaghfiru lahum. Yang ni yang kita nak bicara malam ni. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, jikalau tidak ada orang yang berdosa di kalangan kamu, nescaya lija Allahu bi khalqin jadid kayudhnibu fayaghfiru lahum. Nescaya Tuhan dia akan buat juga, dia akan create juga satu makhluk yang makhluk ini akan berbuat dosa. Maknanya kalau kamu semua berkata buat baik, tak ada siapa buat jahat, tak ada orang yang buat dosa kepada Allah. Nabi kata apa? Nabi kata kalau tak ada langsung yang buat dosa kepada Allah, Tuhan dia akan pasti wujudkan satu makhluk yang makhluk ni mesti buat dosa. Untuk apa? Nabi kata fayaghfiru lahum, untuk Allah nak mengampunkan mereka. Yang ni kita nak bicarakan tuan-tuan sekalian. Baik, yang kata Tuhan dia menjadikan orang yang berbuat dosa itu sebagaimana yang tersebut dalam sepotong hadis yang kita bacakan tadi. Kita nak urai yang tu. Kerana jikalau tidak dijadikan Tuhan orang yang berbuat dosa, nescaya tergendala pula sifat Tuhan yang bernama Ghufran. Ghufran ni maksud apa? Maksud dia pengampun. Kalau tak ada siapa pergi buat dosa, apa guna sifat Ghufran, sifat pengampun yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh faham tuan-tuan sekalian? Maksud dia tu. Kerana tidak terupa Ghufran itu, melainkan dengan ada makhluk yang berbuat dosa. Sebab apa? Sebab kalau kita nak tahu kata Tuhan itu ada sifat keampunan. Tuhan tu pengampun. Tuhan tu Al-Ghafur. Al-Ghafur ni maksud dia ampun. Kalau Ghufran lebih daripada tu lagi. Itu nama dia mubalaghah dalam bahasa Arab. Maknanya sifat yang terlebih ampun bagi kepada kita. Kalau tak ada siapa nak pergi buat dosa, macam mana kita nak tahu kata Allah itu ada sifat itu? Jadi tuan-tuan sekalian, dalam hadis ni nak abang-abang syarah kepada hadis ni, rupa-rupanya bila ada manusia yang buat dosa, maka di situlah kita akan kenal yang kata sifat keampunan Allah. Boleh faham tak? Contoh dia. Benda haram ada, benda yang halal ada. Apa hikmah Tuhan jadikan benda haram? Pasal nombor satu nak bagi kita kenal yang kata benda itu halal.
Tahu mana yang kata benda ni halal ni, pasal yang ni benda haram. Hikmah Tuhan jadikan lelaki dan perempuan. Tuan main ke surau hari ni dengan pakai kepiah putih, dengan bawa jubah, dengan orang lelaki dia ni. Hantau mana kata dia lelaki, pasal perempuan dia akan pakai telekung. Itu beza tuan-tuan sekalian. Tapi kalau semua orang pakai macam mana orang lelaki punya pakai, perempuan pun dia pakai dengan kepiah apa semua, dengan jubah, tak ada beza. So tak ada beza, kita pun tak tahu yang mana baik, yang mana buruk, yang mana lelaki, yang mana perempuan. Itu hikmah dia. Allah Ta'ala jadikan juga yang kata, contoh kita ambil khinzir, contoh dia. Tuhan jadikan khinzir, tapi Tuhan tak bagi kita makan. Tuan-tuan nampak lah macam tu. Kalau Tuhan tak bagi makan, pasal apa Tuhan jadikan khinzir? Itu. Pasal apa? Pasal Tuhan nak abang apa? Nak abang kata, lembu itu halal berbanding dengan khinzir. Pasal apa lembu itu halal? Pasal khinzir haram. Itu komparatif nama dia. Perbandingan yang Allah Ta'ala buat. Itu satu hikmah yang boleh kita ambil. Jadi sama dengan orang yang nak buat dosa ni pun. Pasal apa Tuhan jadikan ada orang buat dosa? Pasal Allah Ta'ala dia nak menyerlahkan sifat keampunan dia kepada orang yang berbuat dosa. Kita ambil contoh yang lebih dekat daripada kita lagi tuan-tuan sekalian. Kita ada anak. Anak kita ada 4 orang. Dalam 4 orang, anak yang pertama ni cukup bagus dengar cakap. Anak yang kedua ni pun dengar cakap. Mai tang anak nombor 3 ni, dia ni kira apa nama orang panggil, dia tahu apa nak balancing sikit. Ni, jenis nombor 3 ni. Dia kira duk bagi sakit kepala kita. Daripada kecil kita pergi hantar pergi tadika, dia pergi curi tabung kawan-kawan dia di tadika. Dia naik sekolah menengah, tuan-tuan sekalian, naik sekolah menengah. Cikgu duk mengajar di depan, dia pula duk ajar kawan-kawan duk main di belakang. Kita kira duk dapat report daripada cikgu aja. Pergi sekolah menengah pula sama. Macam-macam duk bagi sabut kepala otak kita ni. Jadi kita pun pergi saja duk pergi jumpa cikgu, kata cikgu saya tak tahu anak nombor 1 bagus, nombor 2 bagus, main tak nombor 3 sakit kepala saya cikgu ni. Tuan-tuan, cikgu ni kalau dia ada hikmah, dia kata apa? Dia kata kalau anak nombor 3 pun macam anak nombor 1 dengan nombor 2. Apa peranan mak ayah untuk nak ajar dia? Nampak tak? Kalau macam tu, apa guna tuan-tuan? Apa guna abang jadi ayah? Apa guna kak jadi mak? Dia kata. Pasal apa? Pasal duk jadi kelang kabut anak jadi macam ni. Pasal apa? Itulah tanggungjawab kita. Itulah peranan sebagai ibu dan bapa untuk nak didik anak ni bagi jadi bagus. Kalau 4 orang bagus, tuan-tuan sekalian, mak ayah duduk di rumah melenggak. Tahu melenggak? Melenggak ni maksud apa? Duk menyandar, kata bahasa kita. Tak buat kerja apa? Itu yang dikatakan apa? Kelebihan. Pasal apa Tuhan bagi jadi juga macam ni. Kalau tak ada orang jahat, kita hurai sikit lagi. Polis dah buat kerja apa? Kalau tak ada orang jahat, kata hello, kat telefon kawan kita, ada mana? Ada pejabat. Tak kerja ke? Dia kata kerja apa? Dia kata semua orang di dunia ni pakai jadi bagus. Dia kata tak ada siapa pun buat jahat. Dia kata kami ni penjara pun dah kosong, tak ada siapa masuk. Dia tadi. Pasal semua orang jadi jahat, semua orang jadi bagus. Adakah begitu tuan-tuan sekalian? Tidak. Sudah pastilah Tuhan akan buat yang kata manusia ni bagi ada juga yang menyalahi daripada arus ataupun menyalahi daripada benda baik supaya terserlah yang kata sifat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetapi dia kata janganlah pula sesiapa duk pisangkakan hadis ni mempermudah-mudahkan buat dosa. Pula cuma syarah dia apa? Dia kata hadis ni bukan nak cerita kata kita boleh ambil satu kesimpulan. Oh, kalau macam tu aku buat jahat. Pasal apa? Pasal Tuhan memang buat manusia suruh jadi jahat. Bukan macam tu hadis tu. Hadis tu nak apa? Nak cerita kata ada benda jahat ni. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala itu ada sifat keampunan. Nak bagi orang kenal sifat dia. Baik, dengan makna sesiapa yang membuat dosa lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dia, siapa yang buat dosa, Tuhan ampunkan dia. Tetapi hakikat manusia ni tuan-tuan sekalian, siapa yang tak pernah buat dosa? Cerita dia macam tu je. Manusia ni, nama pun manusia. Asal ada perkataan nas. Nas ni manusia. Diambil daripada perkataan nisyan. Nisyan ni apa? Lupa. Macam tu lah. Hari ni dengar. Hari ni jadi baik. Esok korang baik sikit. Lupa. Jadi lupa tu lah patut ada tazkirah. Patut ada peringatan kepada orang-orang yang lupa ni. Sebab manusia memang lupa.
Nabi kata kullu bani Adam khata. Nabi kata setiap orang ataupun setiap manusia, anak-anak Adam ni memang selalu dulu buat salah. Nabi kata wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang buat salah ni siapa? Nabi kata at-tawwabun, dia sedar kata dia buat salah dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang bagus. Nak masuk apa tuan-tuan kat kita? Maksud dia manusia tak boleh lari daripada kesalahan. Bahkan hadis itu menerangkan dan memberitahu akan kita bahawasanya jikalau sekiranya sekalian kamu wahai sahabat-sahabat Nabi tidak berbuat dosa, pasti juga Tuhan akan jadikan makhluk berbuat dosa itu supaya zahir sifat Tuhan yang bernama Ghufran. Boleh faham tak? Itu maksud dia. Maka apabila taubat orang yang salah itu, maka zahirlah Tuhan itu sifatnya yang bernama menerima taubat. Kalau ada orang buat salah, dia bertaubat kepada Allah. Bila bertaubat kepada Allah, Tuhan akan zahirkan sifat dia. Sifat apa? Iaitulah menerima taubat. Dan tidaklah makna hadis ini menyuruhkan berbuat dosa dan juga memecut kepadanya. Dia ulang sekali lagi. Dia kata maksud dia apa? Hadis ni bukan abang kata buatlah dosa. Hampa jangan bimbang hampa buat dah dosa. Pasal apa? Kalau hampa tak buat dosa, rugi sifat doa ada kat Tuhan. Ada bimbang macam tu lah. Kan kadang orang macam tu. Dia kata buat. Dia kata macam kita lah peruntukan apa doa ada lagi kan. Peruntukan kita duk dapat setahun 50,000. Contoh macam tu. Kita dah perhabis dah dekat 40,000. Ada lagi 10,000. Dia duk ingat macam tu. Dia kata 10,000 ni duk ada. Dia kata nak buat program apa. Semua apa nama kita dah buat dah program kita ni. Dekat 40,000. Dia kata buat pilah. Dia kata kita belancong pilah ke Bangkok ke apa. Buat pilah lawatan sambil belajar pun dah habis 10,000. Dia duk ingat dosa macam tu. Jangan. Bukan macam tu tuan-tuan sekalian. Jangan tuan-tuan duk pergi pegang pula kata apa. Kita buatlah dosa. Kalau tak buat dosa, kesian kat Tuhan. Tak ada siapa kena ampun. Jangan pegang macam tu. Okey. Boleh faham lah? Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu huraian kepada hadis yang tadi ni. Kemudian qala, maka kata lagi Nabi sallallahu, kata lagi Abu Hurairah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq? Qala minal ma. Kemudian kata Abu Hurairah lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, daripada apa dijadikan makhluk, yakni sekalian yang bernyawa ini? Abu Hurairah sudah tanya Nabi SAW. Kata, ya Rasulullah, tadi Nabi duk cerita tentang makhluk. Kalau pekat buat baik semua ni, Tuhan pasti akan jadikan makhluk untuk nak buat jahat. Hikmah dia, Nabi dah cerita dah. Kemudian pula Abu Hurairah sudah tanya Nabi SAW. Tanya apa? Tanya manusia ni ataupun makhluk-makhluk atas dunia ni, hak bernyawa ni, dijadikan daripada apa? Maka dijawab oleh Nabi SAW, semua makhluk yang bernyawa atas dunia ini dijadikan daripada air. Jadikan daripada air. Baik, masalah tuan-tuan, yang ni cara bacaan kitab Bahrul Mazi kan? Cara bacaan kitab itu Bahrul Mazi ni, dia akan buat mai hadis yang panjang ataupun hadis yang berkaitan dengan tajuk-tajuk yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kita pegang yang tu. Bahrul Mazi ni kitab apa? Kitab hadis. Sagi balik lagi bini nak tanya lagi yang tu cerita dia tu. Ni kata, bang, kuliah malam ni ustaz mengajar apa? Kata mengajar tahu bunyi mazi. Bala tambah mazi bang. Tahu apa rul Syahrul. Ini buku Syahrul Mazi apa tahu. Bahrul Mazi bini pun tahu kan, pasal bini pun belum ngaji juga. Bahrul Mazi. Dah Bahrul Mazi tu kitab apa? Itulah aku pun tadi waktu ustaz sebut aku terlena kata. Kitab hadis. Tuan-tuan pegang yang tu je, kitab hadis. Dan kitab hadis ni siapa yang karang? Orang Melayu kita lah, Syekh Idris Al-Marbawi. Dia karang ni Bahrul Mazi ni, hadis ni dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada kitab Sunan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi ni. Kita duk sebut Tirmidzi ni, orang tahu apa nak boleh tangkap lagi. Tapi kalau kita duk panggil nama Tirmidzi, kita tahu sebenarnya itulah bacaan dia yang betul. Kan orang duk panggil Tirmidzi tu Melayu punya kan. Hak versi Arab ni, hak betul ni Tirmidzi ataupun Turmudi, yang tu baru betul. Boleh faham tak sekalian? Contoh dia macam nama Amran. Ada nama Tani Amran. Saya lagi tuan-tuan PJPN pergi tukar nama pula.
Kan? Amran. Kalau pergi negara Arab, tuan-tuan jenuh bertengkar dengan bapa Arab tu. Bapa Arab tu kata, tak, nama hang Imran. Dia kata, tak, Imran. Nampak tengok IC saya. Dia kira nak bubuh penampang kat tu Arab tu. IC saya Amran. Betul lah Amran, tapi nama kalau daripada segi sebutan hak betul bahasa Arab tu Imran. Boleh faham tak sekalian? Sama macam Tirmizi dengan Tarmizi. Tuan-tuan jangan pergi bergaduh pula yang tu. Kata Allah, Ustaz, saya macam mana nama Tarmizi ni nak PJPN ke apa? PJPN pun JPN tutup dulu tu kan, tu Haji pergi balik rumah lah. Kan? Tirmizi itu bacaan yang betul. Baik, apa cerita dia Bahrul Mazi ni? Dia mensyarahkan hadis tu. So, dalam kitab Sunan Tirmizi tu, dia banyak hadis. Dia nak ambil satu potong aja tajuk tu, tapi hadis tu panjang, dia bawa main semua hadis tu. Dia takkan ambil sikit-sikit. Ini tuan-tuan sekalian, cara macam mana kitab Bahrul Mazi dan juga Sunan At-Tirmizi punya nak ajar kita. So, sebab itulah saya baca kepada tuan-tuan. Tajuk kita nak bahas malam ni cerita tentang binaan syurga. Tapi apa kena mengena dengan Allah Ta'ala jadikan orang buat dosa? Apa kena mengena dengan soalan Abu Hurairah daripada apa benda bernyawa ni dijadikan? Apa kena mengena ni? Sebenarnya itu adalah dialog antara sahabat Nabi dengan Nabi SAW. Baik, tuan-tuan boleh faham. Kemudian apa kata Nabi? Masalah makhluk dijadikan daripada air. Makhluk bernyawa ni, kita semua ni, adakah betul dijadikan daripada air? Maka pada sepotong hadis di atas itu ialah ambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Itu suratul Anbiya ayat 30. Hak Nabi kata, bila Abu Hurairah tanya Nabi, ya Rasulullah, makhluk bernyawa ni dijadikan daripada apa? Nabi jawab apa? Nabi kata ma ni maksud apa? Air. Nabi kata. Dan Nabi pun sebut ni, dia refer kepada ayat Quran. Allah Ta'ala yang sebut. Tuhan kata kami jadikan, dan kami jadikan daripada air itu tiap-tiap sesuatu yang hidup. Maknanya hak hidup atas dunia ni semua bermula daripada air. Okey, apa huraian dia? Baik, maka lafaz air di dalam Quran ini adalah lafaz yang umum, dia kata. Kan syarah dia, kerana benarlah ia di atas, boleh jadi maksud dia benar ia atas air mani. Kalau pada manusia ni mungkin dia main daripada air mani, air juga yang kata kita ni, ataupun air yang diturunkan daripada langit kepada kepada tumbuh-tumbuhan yang lain tu, yang mana naik pokok dan apa semua tu main daripada mana? Main daripada air yang turun daripada langit, air hujan. Baik, dengan kerana itulah ditafsirkan oleh mufassir yang makna dia, dan kami hidupkan dengan air yang diturunkan daripada langit akan tiap-tiap sesuatu daripada binatang. Binatang pun sama, dijadikan daripada air. Dan masuk padanya itu tumbuh-tumbuhan dan juga pohon-pohon kayu, kerana ia merupakan sebab bagi hidup tiap-tiap segala sesuatu. Itu kan, iaitu pandangan mufassir ataupun ulama tafsir Quran. Dan telah berkata setengah daripada mufassir, dia kata makna ayat itu bahawasanya tiap-tiap sesuatu yang hidup itu iaitu dijadikan dia daripada air. Kata qil, ada pandangan ulama yang lain yang maknanya itu adalah daripada air mani. Kan? Baik. Maka atas tafsir inilah telah ada orang yang bantahi dengan katanya, ini pandangan. Bila orang kata, Quran kata manusia ataupun makhluk dijadikan daripada air, Nabi kata makhluk dijadikan daripada air, rupa-rupanya ada juga orang yang khilaf, ada orang yang bertentangan dengan pandangan Allah dan juga pandangan yang dibawa oleh Nabi SAW. Tuan-tuan nampak tak? Kan? Ayat tu cerita yang tu dijadikan daripada air, tapi ada orang faham air tu makna yang lain. Ada orang faham macam tu. Macam kita baca di surah Flora Rosa, kan, kita baca kitab Bahrul Mazi jilid 13. Dalam kitab Bahrul Mazi itu cerita apa? Cerita tentang al-wudu qabla ta'am. Ambil wudu sebelum daripada makan. Rupa-rupanya perkataan wudu sebelum daripada makan, al-wudu itu bermakna apa tuan-tuan? Bermakna wada'ah. Wada'ah ni cuci. Kan ambil air semayang tu kita cuci. Maknanya ada ulama yang faham wuduk secara zahir, secara lughawi, secara bahasa ni makna dia ambil air semayang lah. Makna sebelum daripada kita nak makan,
maka kita disunatkan untuk ambil air semayang. Mai pula pandangan yang lain pula kata apa? Dah, bukan maksud dia kena ambil air semayang. Maksud dia tu kena cuci tangan sebelum daripada kita nak makan. Tuan-tuan nampak ni? Yang kata percanggahan pandangan ni. Benda ni berlaku pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman tabi'in, dan akan berlaku pada zaman kita dan zaman selepas daripada kita. Mesti akan berlaku. Yang kata perbezaan pandangan ulama ni. Bila perbezaan pandangan ulama ni tuan-tuan, dia menjadi khilaf, dia menjadi rahmat kepada kita semua. Kan? Jadi macam tu. Tetapi kita tak boleh nak kepung benda tu. Tuan-tuan, kepung ni maksud apa? Kita tak boleh nak pegang, nak kata apa, jangan duk khilaf, pegang yang satu sudah lah. Tak boleh, tuan-tuan sekalian, tak boleh. Zaman dulu mungkin lah, tapi zaman sekarang dengan di tangan tuan-tuan pakai doa ada handphone masing-masing. Saya dah baca hadis ni apa semua, tuan-tuan saya kita tontek betul ke ni manusia dijadikan daripada air. Tuan-tuan tekan. Tuan-tuan dapat satu maklumat. Kata ustaz ni macam tak betul. Nampak? Itu pandangan yang dikeluarkan oleh Tuan Haji Google.com. Contohnya tu. Saya bagi pandangan saya berdasarkan kepada kitab. So ada dua pandangan terpulang kepada tuan-tuan. Tuan-tuan nak pegang Haji Google ke? Ataupun tuan-tuan nak pegang yang ni. Yang penting saya menghormati ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan menghormati ilmu saya. Selesai. Boleh faham? Ya, duk pergi jadi dua imam, duk pergi jadi dua kiblat, duk pergi jadi dua surau ni. Siapa suruh tuan-tuan sekalian? Tak ada agama pun suruh macam tu. Boleh faham? Yang duduk di Mekah ni boleh duduk semayang cantik apa semua, tak ada kunuh lah apa semua. Balik-balik main. Dia jadi bergaduh. Allahu Akbar. Kita dah sikit tuan-tuan yang kata kita orang Islam ni. Hak sikit ni pula dah pergi berpecah pula. Hang macam aku macam aku. Yang paling malang sekali orang agama. Yang kita nak ambil ilmu daripada dia. Orang agama pula duk pergi percakaran antara satu sama lain. Lepas tu nak pegang yang mana satu? Saya pula jadi sejuk kaki nak pergi surau-surau. Pergi lagi dia pergi tanya, ustaz ni geng mana? Ustaz geng mana pula? Oh, kacau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan. Tak usahlah. Kalau dia ada pandangan dia, ada hadis dia, ada hujah dia, alhamdulillah, tafadhal, hang yakin dengan tu hang buat. Kita ada pandangan kita, kita ada hadis, kita ada hujah kita, alhamdulillah, kita yakin, kita buat. Betul sekalian. Cuma jangan menyalahkan yang dia buat tu, dan jangan menyalahkan kita yang tak buat ni. Tu selalu salah lah. Nak salah buat apa? Allahu Akbar. Cuma dia nak bang apa di sini? Akan berlaku yang kata khilaf, yang kata perbezaan pandangan sampai bila-bila. Sama macam bab ni pula. Dia kata apa? Dia kata kerana sesungguhnya, dia kata ada pandangan. Dia kata ada tafsir ini yang menyalahi sebagaimana pengetahuan kita. Kerana sesungguhnya telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala setengah daripada yang hidup itu tidak daripada air mani. Dia kata memang ada makhluk yang Tuhan buat tidak dijadikan daripada air. Tadi Tuhan kata waja'alna. Tuhan kata kami jadikan setiap benda yang hidup itu daripada air. Tapi ada makhluk yang Tuhan buat tidak dijadikan daripada air. Dia bagi contoh apa? Seperti Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam siapa mak dia tuan-tuan? Tak berjumpa sampai gelar. Siapa ayah dia? Tak berjumpa sampai gelar. Lepas tu dia main daripada ayam mana? Itu soalan dia tu. Sedangkan hadis Nabi kata apa? Kullukum min Adam. Kamu semua main daripada Nabi Adam. Wa Adam min turab. Nabi Adam tu daripada tanah. Nampak tak? Jadi dipegang macam tu juga. Dan juga Nabi Isa alaihi salam betul juga yang kata Nabi Isa ni pun dia pun tak tahu main daripada mana. Tiba-tiba ada dalam perut ibu dia saja. Yang kata Siti Maryam, dia tidak ada ayah, tuan-tuan sekalian. Maknanya ayah tu nak main daripada mana? Kan? Zaman lah pun belunggu ya tu kan. Lagi tuan-tuan duk fikir pula kita ustaz, bukan kata zaman tu, zaman lah pun ada kata. Tiba-tiba bawa perut dia balik main kau apa mana tu ni. Jangan duk fikir aku tu kesian kat orang. Baik. Dan juga malaikat pun sama. Malaikat ni makhluk hidup tetapi tidak dijadikan daripada air. Juga jin ini makhluk hidup tidak dijadikan daripada air. Maka dijawab orang-orang akan bantahan ini dengan katanya,
adalah Nabi Adam, Nabi Isa dan para malaikat dan jin itu, ia terkeluar daripada perbahasan ini. Maknanya dia adalah terkeluar daripada jalan yang ghalib. Yang tu special case punya cerita. Kan? Yang tu special case. Yang kita duk bicara ni apa? Yang tidak termasuk case tu. Kan? Maksud dia semua makhluk yang bernyawa dijadikan daripada air. Maka disebutkan oleh Al-Quran itu ialah yang berlaku pada kebanyakan dan berlaku sebagai benda biasa, bukan special case. Yang ni kebanyakan barang yang di atas muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada air ataupun kekalnya dengan air. Maksud dia, kita ambil satu kesimpulan besar, umum dia memang semua benda hidup dijadikan daripada air. Itu soalan nombor 2 yang ditanya kepada Nabi. Baik, nombor 3. Abu Hurairah tanya kepada Nabi SAW. Dia kata apa lagi? Dia kata qulna al-jannatu ma bina'uha. Yang ni baru nak masuk tajuk dekat Aisyah. Baru nak masuk tajuk. Qala labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab wa milatuha al-misk al-azfar wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut wa tarbatuha az-za'faran. Abu Hurairah sudah bertanya Nabi. Dia kata apa? Dia kata, ya Rasulullah, yang kata syurga ni bangunan dia tu macam mana? Kan? Tu baru masuk tajuk. Maka kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata bangunan syurga itu iaitulah bata daripada perak dan bata daripada emas. Tuhan buat yang kata dinding syurga ni. Kebanyakan dinding syurga dengan lantai dia, dengan bumbung dia, apa semua Tuhan buat ni, kebanyakan itu bata-bata ini Tuhan ambil daripada perak dan juga daripada emas. Tuan-tuan jangan lebih tanya pula, Ustaz nak tanya sikit, bata perak dengan emas ni beli kat awal mana? Saya pun penampang Jepun segi isu gitu. Yang tu Allah Ta'ala punya cerita. Bukannya perak yang maklum kita di dunia ini. Bukannya perak ni hak kita duk faham ni. Yang kata perak emas macam kita ni, dah. Bukan yang tu. Apatah lagi negeri Perak, sudah pastilah bukan. Kan maksud dia apa? Perak ni hanya Allah saja yang tahu yang kata perak tu macam mana. Dan bukannya pula emas yang maklum pada kita di dunia ini. Bahkan ialah emas perak dengan cara syurga pula. Maknanya emas perak yang ada di syurga. Dan dia kata apa? Dan lipa ataupun lepa ni maksudnya simen. Oh, sana apa ada simen? Betul sekali. Rupanya ada yang kata syurga ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak apa lagi? Kan? Dia kata dan simen ataupun barang penampal, plaster. Plaster juga. Tuan-tuan, rumah kita pun ada plaster, takkan syurga tak ada plaster. Takkan dia nak buat dengan batu macam tu je. Mesti ada plaster. Dia kata plaster itu juga, syurga itu ialah kasturi yang keras, yang harum baunya. Siap dengan kasturi lagi. Tuhan bubuh plaster di syurga ni. Wangi ni sepanjang masa. Dan dia kata, dan anak batunya, batu yang duduk goi dengan simen, plaster tu. Anak batunya itu, yang di atas buminya, iaitulah manikam dan juga yakut. Dicampur dengan manikam dan juga yakut. Tuan-tuan jangan duk fikir pasal gila gitu ya. Pasal apa? Pasal benda ni cerita syurga. Cuma Tuhan nak bagi gambaran macam tu lah. Allah, kita duk fikir tuan-tuan. Orang kaya macam mana? Tuan-tuan pergi ke Dubai ke apa kan? Kan baru ni tuan-tuan pergi ke Qatar, pergi tengok apa? Malaysia lawan siapa? Baru ni tengok rumah mereka, Ustaz. Tuan-tuan pergi pegang dinding tengok ada yakut dalam tu. Kalau tak ada yakut tak ada lawan syurga. Yang tu ya. Oh, dia kata hotel lah Ustaz. Dia kata kami masuk hotel ni sampai syurga. Kalau syurga macam tu, baik tu suruh pergi syurga. Syurga Dubai tu dah. Kan apalah sangat di dunia ni nak dibandingkan dengan syurga. Dan tanah syurga itu, iaitulah apa nama? Kumka. Kumka ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Maksud dia apa nama? Cahaya ataupun permata-permata. Permata-permata. Baik, sabda Nabi SAW, wa man dakhalaha yan'amu wa la yahas wa yakhlud wa la yamut la tabla thiyabuhum wa la yafna thababuhum. Kita bagi laluan kepada azan Aisyah insya-Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ba'athahu Allahu maqaman mahmudan li'asrika. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan kita habis sikit lagi. Baik. Jadi bila dah Nabi SAW pesan, Nabi kata binaan dia sekian-sekian apa semua ni, maka sabda Nabi SAW, man dakhalaha yal'amu wa la yab'as. Sesiapa yang masuk ke dalam syurga itu, maka dia masuk hanya untuk bersedap-sedap dan juga bersuka-suka ia dan bersenang-senang dirinya selama-lamanya. Mana dari syurga, dia tak ada sedih dalam tu. Syurga dia tak ada gundah gulana, tak ada. Masuk dalam syurga ni kira nak seronok, tuan-tuan. Tuan-tuan seronok dah 24 jam. Kan? 24 jam seronok. Tak ada dah nak sedih-sedih, tak ada nak putui cinta, tak ada nak berasa hati dengan orang, tak ada nak makan hati. Macam tak ada. Pasal apa? Pasal syurga ni semua seronok je. Okey. Dan tiada kena kefakiran. Tak ada. Dalam tu dia tak ada apa nama golongan bawah apa dia panggil apa? B20 apa. Tak ada lah dalam tu. Dalam tu tak dapat saya pergi cari borang ke apa. Siapa nak sign ini, apa nama Tuhan nak bagi peruntukan kepada orang miskin. Tak ada. Tuan-tuan jangan duk pergi carilah. Tak ada. Pasal apa? Pasal semua orang kaya waktu tu. Dan juga kemiskinan tidak ada. Dan juga orang yang berhajat, apa-apa saja hajat itu dia akan dipenuhi oleh Allah. Dan tidak ada kepenatan. Penat pun tak ada, tuan-tuan sekalian. Jangan duk fikir nak bawa apa orang panggil apa, inhaler ke apa ke. Dia kata, Ustaz, saya nak masuk situ. Penat lagi sana, tak ada nak beli. Tak mana lah. Duk pergi tanya malaikat kata kedai kami tak buka nak beli inhaler tu. Tak ada. Penat-penat apa, tak ada. Jangan bimbang. Dan juga kesusahan. Jangan bimbang. Tak ada susah langsung dalam syurga. Dan kesakitan. Tak ada sakit. Tak ada sakit buah pinggang, tak ada sakit jantung, tak ada sakit kencing manis, tak ada semua tu, tuan-tuan sekalian. Tak ada semua tu, jangan duk fikirlah. Dan dia juga dan seumpamanya, dan kekal kita selama-lamanya di dalamnya, kekal, tak ada mati dah. Okay? Dan tiada mati dan tiada buruk pakaian mereka itu. Baju ni kira duk cantik selalu. Dan tiada binasa. Tiada binasa, dan juga kita akan menjadi muda beliau mereka itu. Maksud dia, kita hidup pun dalam, tuan-tuan, dia tak ada muka duk repot-repot macam tu ada lah di surau ni. Kan? Di surau ni sagi hanu ni. Tak ada. Dia semua sama. Semua ada sebaya umum ni yang kata dalam syurga ni. Masalah, kekal tinggal di dalam syurga itu mendatangkan iskal. Dia main agak confuse. Yang kata kekal duduk dalam syurga ni confuse sikit. Kerana yang kekal hidupnya itu sebagaimana yang diketahui, hidup yang kekal itu Tuhan saja. Kan? Pasal Tuhan kata apa? Tuhan kata kullu man 'alaiha fan. Semua benda akan hancur. Wa yabqa, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kan? Tadi dalam hadis ni kata apa? Kita akan kekal. Kan? Tak ada juga orang duk fikir dia bila dia dengar kuliah ni,
Dia bukan duduk dalam kuliah ni, tapi dia pergi ke no, dia pergi ke alam lain no. Duduk fikir, dia kata kalau kekal, dia kata lepas ni malaikat maut nak buat kerja apa? Boleh dia fikir betul kan? Saya pun tak tahu jumpa orang jenis macam ni. Dia kata kalau kita tak mati, dia kata malaikat maut ni dia akan tutup pejabat dia terus. Kan? Allah, apalah yang hang boleh duk fikir macam ni. Hang makan apa ni? Tanya dia macam tu. Hang makan apa yang otak hang geliga lebih pada makan kismis lagi ni? Baik, kerana Tuhan pun hidup dengan kekal dan ahli syurga itu pun hidup dengan kekal juga. Dia kata yang mana satu? Maka telah dijawab oleh ulama, kita akan iskal, akan soalan yang muskil itu dengan katanya tidak serupa dengan kekal hidup Tuhan. Tak sama. Tuhan memang kekal dan kita juga kekal, tetapi kekal kita dengan Tuhan tidak sama. Pasal apa? Kerana Tuhan itu kekal hidup dengan sendirinya. Tuhan tu kan kita duk mengaji sifat 20, qiyamuhu binafsi. Tuhan dia kekal dengan sendiri dia. Dan orang-orang yang menjadi isi syurga itu tidak kekal hidup dengan sendirinya. Bahkan Tuhan yang mengekalkannya. Itu beza dia. Kan? Kita kekal ni pasal apa? Pasal Tuhan bagi kita kekal. Kan? Summa qal. Kemudian Nabi SAW dia mengakhirkan hadis ni. Nabi kata apa? Thalathatun. Nabi kata ada 3 golongan. La turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saim hina yuftir wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabbi azza wa jalla wa 'izzati la ansurannak walau ba'da hin. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, 3 orang yang berdoa yang tiada ditolak doa dia oleh Allah Subhanahu wa taala akan doa mereka itu. Ada 3 golongan yang ketika mana mereka didoa, Tuhan tak tolak doa mereka. Yang pertamanya kata Nabi SAW, doa imam yang adil. Imam adil, imam ni ada 2. Satu imam sebagai pemerintah yang adil. Satu ni imam kita yang ada yang jadi imam-imam ni. Adil ni maksud apa? Orang suka dekat dia. Jangan kita pergi jadi imam orang tak suka. Boleh faham betul sekalian? Contoh dia sembahyang subuh lah ni, lewat. Dah lah subuh lewat, dia pergi badun surah Al-Baqarah pula jelas tu. Orang hak di belakang ni, hak mana tuan-tuan? Hak di belakang ni orang nak pergi kerja lah apa semua ni. Dengan pakai tie. Kalau ni orang baru lah pakai tie. Hak orang lama tie pun tak pakai lah kan. Dia bubur, dia selit celah motor ya. Hak baru ni dia bubur dengan tie apa semua ni. Kira sujud ni sujud atas tie dah. Kan? Hak jenis-jenis macam ni kesian tuan-tuan sekalian. Kan? Imam pula lagu duk belajar pula Al-Baqarah. Pasal dia nak ligan tu. Surah apa? Dia nak ligan ayat tentang puasa tu. Jenuh. Nak ligan tu. Kita hak belakang jahanam dah. Aku campur dengan hari ni. Aku ni bukan kata pergi tamprin. Aku pergi suar muka pun. Mesin tu kata ambil balik bang. Pasal apa? Pasal lambat dah. Oh kacau. Baik. Dia kata apa? Yang pertama doa imam yang adil. Yang ni raja ataupun doa raja orang-orang Islam yang adil. Iaitulah yang menjalankan sebagaimana yang disuruh Allah dan juga Rasul. Ini doa ni Allah Ta'ala tidak tolak. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni bulan Rejab. Bulan Rejab banyakkan puasa. Banyakkan puasa. Pasal apa? Pasal nak jadi turning point kepada kita nak masuk Ramadan Al-Mubarak. Waktu ni nak kena buat dah. Kalau kita bulan Ramadan baru kita pulun nak buat, tuan-tuan. Bahasa utara dia kata apa? Jangan kampui semua. Tu kampui. Kampui ni maksud apa? No. Dia himpun semua dalam bulan Ramadan dia baru nak buat. Jangan tuan-tuan sekalian. Saya bagi contoh macam mana. Kita kalau kita ada tanah, yang mana tanah tu sudah naik lalang, sudah naik hutan tanah tu. Bini kita kata, abang potonglah sikit-sikit. Dia kata, kita kata aku tahulah nanti ada masa aku potong. Tapi duk sebut selalu. Sekali nak makan nasi, bini kata, abang tanah tu bila nak potong tu rumput-rumput aku tahulah. Dekat nak tidur pun aku tahulah. Bini kata buatlah sikit-sikit. Kita bukan orang muda, kita dah tak larat dah. Duk bagi suruh dia lepas garam. Dia pergi beli minyak petrol lepas semua, dia pun galah-galah dengan mesin rumput, dia start mesin rumput, dia bagi habis. Abang kat bini dia tu hang tengok cerah tak cerah? Cerah dia kata. Tapi badan dia naik Parkinson. Pasal apa? Pasal tuan-tuan. Parkinson. Duk pagi esok ni jadi sejuk petang. Demam korang. 3 hari, duk lepas tu halu innalillah. Oh tuan-tuan, jangan duk buat semua tu sekali. Buat sikit-sikit.
Bukti dia apa? Tahun lepas kita duk pulun baca Quran. Satu hari puasa nak kena habis satu juzuk. Tuan-tuan, berapa banyak orang duk ligan, tuan-tuan, duk kejar ni nak bagi habis juga. Yang kata puasa, yang kata baca Quran satu juz ni, apa yang dia baca semua tak apa habis-habis. Dia langgang habis-habis, pegang-pegang apa semua ni, tak langgang habis-habis. Allahu Akbar. Macam tu kah agama tak mau kuantiti, agama nak kualiti. Okey? Baik, dia kata apa? Doa orang yang berpuasa. Maka berdoa ia dengan apa-apa yang ia kehendaki pada waktu berbuka puasa. Waktu tu, tuan-tuan sekalian. Waktu tu, bila dah buka puasa, kita pun ada doa, baca Allahumma laka sumtu, apa semua. Kita makan korma sikit, angkat tangan berdoa. Waktu tu nak angkat tangan berdoa. Apa dah nasi kandang duk ada di depan, tak nampak dah. Kan tak nampak dah. Kalau kita kata ni stop sana, siapa dah makan berhenti sat, kita nak berdoa, dia kata pirahang, dia kata hang tak puasa ke? Kami puasa ni. Kan dia ambil kurma, dia baling kita, kan. Waktu tu mustajabnya doa. Allahu Akbar. Mustajab waktu tu. Kita buka puasa, makan satu kurma, berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah puasa aku hari ini. Ya Allah, jadikan aku orang yang baik. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Waktu tu Allahu Akbar. Baik. Dan yang ketiga, doa orang yang kena zalim akan dirinya. Orang yang kena zalim akan hartanya. Dan orang yang kena zalim akan anak isterinya. Jaga anak isteri kita. Orang buat naya dekat pada anak isteri kita. Kita berdoa. Pasal apa? Pasal anak isteri kita ni. Kita jadi kita kena zalim dengan orang. Kena zalim dengan orang. Dan dia kata apa? Dan diangkat akan segala doa itu ke atas awan, yakni diterima Tuhan akan dia, dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, demi kemuliaan aku, pasti aku akan tolong akan engkau jikalau kemudian daripada satu masa yang lanjut sekalipun. Makna dia apa? Lepas kamu berdoa ni, aku akan bantu kamu sampai bila-bila. Itu doa Nabi, doa apa yang kita baca kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata Abu Isa At-Tirmidzi, dia kata bermula ini hadis, isnadnya itu tidak kuat dan ia tiada di sisi aku yang muttasil. Maksud dia apa? Hadis ni isnad dia tak pernah kuat. Dia hanya menjadi hadis fadailul a'mal. Okey, tuan-tuan. Baik, jadi secara kesimpulan dia, apa yang kita belajar pada malam ni, yang pertama sekali, Allah Ta'ala buat yang kata benda-benda tak elok ni. Tuhan buat yang kata benda-benda jahat ni. Pasal apa? Pasal Tuhan nak apa? Orang yang buat benda jahat, dia akan kembali dan aku akan menyerahkan sifat keampunan aku. Itu satu. Dan yang kedua, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala jadikan semua makhluk yang bernyawa ni daripada air. Okey? Kecuali ada beberapa Nabi Adam, Nabi Isa, malaikat dan jin. Yang ni Tuhan jadi tidak daripada air. Baik. Dan yang ketiga apa, tuan-tuan? Binaan, yang kata binaan syurga tu macam mana? Tuhan abang kat kita kata binaan syurga ni daripada yaqut, daripada zabarjad, daripada manikam dan sebagainya. Itu nak menunjukkan keindahan yang Allah Ta'ala jadikan. Dan yang terakhir, 3 golongan yang doa dia tidak akan ditolak. Imam yang adil, orang yang berpuasa, dan juga orang yang kena zalim. Mudah-mudahan dapat memberi kefahaman kepada kita semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu